Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Mengurusi Tuan Imam Jawatan Kuasa Masjid Al-Ubudiyah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah, apa khabar semua? Sihat ya? Alhamdulillah. Hayakumullah. Semoga Allah memanjangkan usia dan memberkati kehidupan ibu ayah sekalian, insya-Allah. Dan semoga Allah menjadikan amal kita pada hari ini sebagai penghapus dosa-dosa kita dan menjadi saham untuk kita masuk ke dalam syurganya nanti, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan teruskan lagi perbincangan tentang salat. Dan mulai malam ini saya akan menggunakan Kitabul Majmu' jilid yang keempat, bermula dengan Kitabus Salah untuk dijadikan perbincangan di masjid ini. Dalam bulan lepas kita ada bincangkan tentang perbezaan niat antara imam dengan makmum, yang saya kongsikan 4 kategori ya. Pada malam ini kita lihat beberapa poin yang disampaikan oleh Imam Nawawi secara ringkas. Bukanlah kita nak tengok satu-satu kerana nanti terlalu panjang. Kita akan lihat beberapa poin sahaja ya. Baik, perkara yang pertama ialah menjadi kesepakatan seluruh ulama bahawasanya solat yang difardukan hanya ada 5 waktu sehari semalam. Dan kesepakatan ini bermula pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Ini berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Talhah bin Ubaidullah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, Ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun min ahli Najd sa'irar ra's yusma'u dawa sautuhu wa la nafqahu ma yaqulu hatta dana. Ada seorang lelaki daripada Najd datang jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rambutnya kusut masai dan suaranya pun tidak jelas didengari. Maknanya dan kami pun tak faham butir bicara lelaki Najd tadi radhiyallahu anhu. Sehinggalah dekat, bila beliau mendekati kami, barulah kami faham apa yang beliau sebutkan. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam, apabila beliau bertanyakan tentang Islam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun menceritakan tentang salat 5 waktu yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal siang dan juga malam. Maka dia pun tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal alayya ghayruha, adakah saya wajib lagi untuk mengerjakan salat yang lain? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la illa an tatawwa, tidak ada lagi. Maknanya salat yang wajib hanyalah salat yang fardu ya. Istilahnya yang fardu hanyalah 5 waktu sehari semalam. Ini merupakan kesepakatan seluruh ulama. Baik. Kemudiannya barulah kita akan teliti fardu itu artinya fardu ain. Ya tuan-tuan, yang salat 5 waktu bermula zuhur sampai ke subuh itu fardunya fardu ain. Tanpa kita menafikan ada lagi salat yang levelnya fardu kifayah. Dan juga kita tidak nafikan ada salat yang levelnya wajib ya. Salat wajib ada, salat fardu kifayah pun ada. Cuma yang fardunya hanyalah 5 waktu sehari dan semalam. Okey, apa contoh salat yang levelnya fardu kifayah? Iaitu salatul janazah. Jadi salat janazah, kalau ada sebahagian daripada jemaah ataupun ahli qaryah ubudiyah mengerjakan salatul janazah, maka yang lain dianggap sebagai terselamat dan terhutang budi kepada orang-orang yang mengerjakan salat tersebut. Jadi itu salat yang levelnya fardu alal kifayah. Dan ada juga salat yang levelnya wajib ya. Salat yang wajib ini seperti salatul nazar. Kita bernazar, kalaulah kita berjaya mendapat sekian-sekian, contohnya kalau saya sembuh daripada penyakit ini, saya bernazar untuk solat sebanyak 6 rakaat
pada waktu duha ataupun pada waktu selepas isyak, maka solat 6 rakaat itu dianggap sebagai wajib, tetapi dia bukan level fardu ain. Tapi dia wajib. Yang mana benda yang wajib ini kalau ditinggalkan dengan sengaja, ia mengundang dosa. Baik. Selain daripada itu, ada juga solat yang dianggap wajib menurut mazhab Hanafi, iaitu salatul witir. Jadi salatul witir menurut jumhur ulama hukumnya sunnah muakkadah, sunat yang amat-amat dituntut. Bahkan tidak keterlaluan jika dikatakan sunat yang paling dituntut. Tetapi bagi mazhab Hanafi, dengan penghujahan panjang dibawakan oleh Maulana Anwar Shah Kashmiri antaranya rahmatullahi alaih, menyatakan salatul witir hukumnya wajib bukannya sunat, ya. Maka mereka pun memang mengerjakan salatul witir pada setiap malam, atas hukumnya wajib. Baik. Kemudiannya ibu ayah dan mata Allah, itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, solat itu dinamakan solat kerana solat bermakna doa. Sebagai contoh kita katakan as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun as-salawatu ala nabi. Jadi kita solat kepada nabi ataupun kita selawat kepada nabi, artinya kita mendoakan kebaikan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ataupun solat ini juga boleh bermaksud rahmat. Okey, boleh juga. Tapi dalam bab solat yang kita buat ini adanya rukuk, ada sujud, menurut bahasanya ia bermaksud doa. Kenapa doa? Kerana solat yang kita kerjakan sebagai contoh dalam solat maghrib tadi, begitu juga solatul isyak yang bakal kita kerjakan, penuh dengan doa. Dalam suratul Fatihah kita doa kepada Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim. Dalam duduk antara dua sujud kita doa kepada Allah, rabbighfirli warhamni sehingga akhir. Dalam tasyahud pun kita doa kepada Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Jadi oleh kerana solat ini dipenuhi dengan satu aktiviti lisan yang namanya berdoa kepada Allah, maka ibadah ini dinamakan sebagai solat dengan maksudnya doa. Baik, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, ibu ayah dirahmati Allah sekalian, sekejap ya. Ulama juga berbahas tentang qiyamul lail. Okey. Adakah qiyamul lail itu diwajibkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak diwajibkan? Ia menjadi khilaf kalangan ulama. Ada ulama yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diwajibkan untuk qiyamul lail, itu khas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan umat Nabi, yakni kita semua, hanya disunatkan untuk salatul tahajud ataupun salatul lail. Nabi wajib. Ada ulama pula menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya disunatkan untuk qiyamul lail dan tidak diwajibkan. Okey, apa pendapat mazhab Syafi'i dalam isu ini? Menurut Al-Imam An-Nawawi, qala aktsaruhum lam yunsakh. Ramai ulama menyatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap wajib qiyamul lail. Was-sahih, namun pendapat yang sahih menurut Imam Nawawi ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diwajibkan qiyamul lail. Cuma Nabi sendiri yang tidak putus mengerjakan qiyamul lail, melainkan ada dalam beberapa kali yang Nabi terlepas qiyamul lail kerana terlampau penat disebabkan perang sebagai contoh. Okey. Tapi boleh dikatakan hampir-hampir Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Bila berlaku perang itu cerita lainlah kerana kepenatannya yang luar biasa, ya. Baik, itu perkara yang ketiga. Jadi wajib qiyamul lail ini ia hanya berlaku dalam beberapa tempoh. Ada ulama yang menyatakan ia kewajipan qiyamul lail untuk umat Islam bermula pada tahun ketiga Hijrah. Pada tahun ketiga kenabian. Ketika Nabi SAW dapat wahyu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, masa itu Nabi berusia 40 tahun. Kemudian wahyu pun terberhenti selama 3 tahun. Jadi dalam tempoh 3 tahun ni, Nabi Muhammad dianggap sebagai Nabi bukannya Rasul.
Bila Nabi SAW berusia 43 tahun, barulah Allah Ta'ala turunkan wahyu ya ayyuhal muddathir, disusuli ya ayyuhal muzammil. Barulah Nabi secara rasmi diiktiraf sebagai ar-rasul yang wajib menyampaikan dakwah secara terbuka kepada umat baginda, dan sebagai bekalan untuk dakwah, baginda sallallahu alaihi wasallam wajib untuk qiyamul lail. Dan sebahagian ulama menyatakan kewajipan qiyamul lail itu berakhir pada tahun 10 kenabian, ketika baginda berusia 50 tahun. Dimansuhkan kewajipan qiyamul lail itu dengan ibadah salat 5 waktu sehari semalam. Jadi bila Allah perintahkan 5 waktu sehari semalam, maka gugurlah kewajipan untuk mengerjakan qiyamul lail. Cuma Nabi SAW dan para sahabat, mereka masih kekal dengan ibadah tersebut, cuma tidak diwajibkan sahaja. Baik, itu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, ibadah yang dirahmati Allah sekalian, orang yang tidak beriman kepada Allah ataupun orang kafir, mereka tidak diwajibkan untuk salat, berbeza dengan orang yang murtad. Ya, saya ulang balik. Orang yang kafir, mereka tidak diwajibkan untuk salat, kerana syarat salat ini mesti muslim, seorang muslim. Tetapi bagi orang yang pernah memeluk Islam, kemudiannya dia murtad, kemudian dia murtad, kewajipan orang murtad tadi tetap wajib salat sebenarnya. Okey, apa yang berlaku? Nauzubillah min zalik. Sebagai contoh, kalau ada orang murtad dalam tempoh 5 tahun, ada orang murtad dalam tempoh 5 tahun, wal'iyazubillah, umur 40 dia murtad, umur 45 dia kembali kepada Islam, dalam keadaan hukum solat tadi wajib ke atas dia, maka dia wajib untuk qada semua solat yang dia tinggalkan dalam tempoh 5 tahun tersebut. Dia kena kira lah tuan-tuan, kena buat buku catatan lah jawabnya. Buku catatan bermula tahun berapa dia murtad. Tahun 2010 sebagai contoh. 2010 tu tengok planner 2010 macam mana, bulan ni berapa solat subuh, berapa solat zuhur, berapa solat asar dan seterusnya. Maka dia kena tanda satu-satu solat yang dia pernah tinggalkan. Dan hal ini juga ibu ayah dirahmati Allah perlu saya kongsikan di sini. Semoga kita tidak terlibat. Tapi kalau ada orang yang nak qada solat yang ditinggalkan dulu-dulu, sebenarnya kena buat buku catatan supaya kita boleh berdisiplin. Maknanya bukan kita ikut dan je qada, dalam keadaan kita pun tak tahu berapa banyak dah kita qada. Nanti kalau orang tanya, dah berapa qada dah? Dah cukup kot, padahal banyak lagi solat yang belum kita qada. Jadi, dan juga ulama menyarankan, kalau kita ni pernah tinggal banyak kali solat, maka dalam satu hari itu kita qada untuk 2 kali. Artinya kalau subuh, kita kena solat 3 kali subuh, solat tunai sekali, dan qada 2 kali. Qada 2 kali bagi sesiapa yang banyak meninggalkan solat, wal'iyazubillah. Baik. Jadi orang murtad, mereka wajib untuk mengerjakan solat, dan sekiranya mereka mereka murtad, mereka wajib untuk qada semula solat tersebut apabila memeluk agama Islam. Itu perkara yang keempat. Perkara yang kelima, anak-anak kecil tidak wajib untuk mengerjakan solat. Yang ini kita clear berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an salas, antaranya as-sabi hatta yablugh. Hukum syariat tidak dikira terhadap 3 golongan. Antaranya ialah anak kecil sehinggalah baligh. Yang kedua, orang tidur sehinggalah tastayqiz, terjaga dari tidur. Dan orang yang hilang akal sehinggalah sedar daripada hilang akal itu apabila dia waras. Baik. Apabila kita membincangkan soal anak ini, satu perkara yang disebutkan oleh ulama ialah kita tidak wajib untuk menyuruh orang yang tidak wajib salat untuk salat. Kalau kawan tu tak wajib salat, maka kita tak bolehlah suruh dia salat. Contohnya wanita yang haid. Wanita yang haid tidak wajib salat, bahkan tidak perlu mengambil wuduk.
Ni ada orang wanita, dia tanya saya, boleh tak kami nak ambil wuduk ketika haid? Jadi saya kena jelaskan tak boleh. Wanita haid tidak perlu mengambil wuduk. Apa hukumnya? Adakah haram, makruh ataupun macam mana? Hukumnya sia-sia, lara. Dia tidaklah haram. Tapi siapa yang buat, ia lara dan tidak mendapat apa-apa kelebihan pun, maka tak perlu ambil wuduk. Okey. Jadi kalau wanita yang haid, kita tak perlu suruh dia solat, kerana memang dia tak wajib solat pun. Ataupun kalau orang yang hilang akal, maka tak perlu kita paksa orang yang hilang akal untuk solat. Ataupun orang yang dia special, anak-anak yang special, yang mana dia pun tak boleh fikir solat itu bagaimana, pun tak wajib kita suruh dia solat, melainkan satu kumpulan sahaja. Satu kumpulan sahaja yang mana dia tak wajib solat, tapi kita disunatkan untuk menyuruh dia solat. Kumpulan mana ibu yang sekalian? Anak-anak kecil. Anak-anak kecil ni yang berusia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, walaupun mereka tidak wajib mengerjakan salat, namun kita disunatkan untuk menyuruh mereka salat. Dan bila perintah salat itu bermula, ibu yang dirahmati Allah, mengajar itu dari awal, mendidik itu dari kecil lagi. Kita didik dengan kita hidupkan salat sunat di rumah, dengan kadang-kadang ada peluang kita bawa dia datang masjid, selagi mana dia tidak mengganggu jemaah yang lain, biar dia biasa dengan suasana masjid, biasa dengan suasana salat. Didikan bermula dari awal. Tapi suruh ini kalau ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'a sinin, perintahlah anak-anakmu salat ketika berusia 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar, dan pukullah mereka atau peratan mereka sekiranya tidak salat ketika berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan anak lelaki dan perempuan di tempat tidur. Jadi kata ulama, bila kena pisahkan anak lelaki dan perempuan, ada pengkaji yang menyatakan seawal usia 7 tahun lagi kena pisahkan. Tapi mungkin kata sebagian ulama, umur 10 tahun 11 tahun tu yang mula dipisahkan antara anak lelaki dan juga perempuan. Tapi ibu bapa yang perlu mengenal pasti apakah usia yang paling sesuai untuk dipisahkan anak lelaki dan perempuan. Tapi jangan sampai umur 11, 12 tahun tu tak asing lagi, ya. Baik. Ibu ayah dirahmati Allah, ulama berbahas begini. Sebenarnya yang kita kena suruh anak kita salat umur 7 tahun tu, apa maksud 7 tahun? 7 tahun tu apa maksud dia? Adakah 7 tahun itu bermakna dia berusia, dia darjah 1? Ataupun 7 tahun itu bermakna dia darjah 2? Baik, wallah alam, setakat saya membaca beberapa ulasan ulama dulu dan juga ulama terkini, mungkin jawapan yang tepat ialah suruhlah anak-anakmu mengerjakan salat ketika berusia 7 tahun, bermaksud setelah sempurna usia 7 tahun dan masuk usia 8 tahun, bahasa mudahnya apabila darjah 2. Anak cucu kita tu dah darjah 2, barulah kita suruh dia mengerjakan salat, bukan darjah 1, ya. Baik. Dan dipukul atau dirotan itu apabila dia sudah mencapai usia 11 tahun, darjah 5, bukan darjah 4. Dalam keadaan saya faham, mungkin kebanyakan kita fikir suruh tu darjah 1 dan pukul tu darjah 4. Tapi setakat saya baca banyak pandangan ulama merangkumi mazhab Syafi'i, Hanbali, Hanafi, menyatakan 8 tahun baru dimula pukul, disuruh, dan umur 11 tahun barulah kita pukul sekiranya belum mengerjakan salat dengan pukulan mendidik, bukan pukulan menyakitkan. Ibu ayah dirahmati Allah sekalian, habis tu kalau orang tanya kita lah, 7 tahun tu anak orang lain semua dah salat belaka dah, takkah kita tak suruh lagi anak kita salat? Di sini kita kena faham perbezaan antara suruh dengan didik ataupun ajak. Yang kita didik, kita ajak ni umur 6 tahun, umur 7 tahun kita dah mula dah ajak salat,
Umur 8 tahun barulah berkuat kuasa perintah. Ya, perintah. Jadi tak boleh anak cucu kita baru darjah 1, kita suruh pergi solat. Kita paksa bangun subuh, pergi solat. Asar je masuk, pergi solat, ambil wuduk, pergi solat. Tak boleh tuan-tuan sekalian. Itu tak kena dengan jiwa mereka sebagai kanak-kanak. Apalagi kalau baru darjah umur 6 tahun, 5 tahun kita paksa mereka solat, itu tak sesuai dengan jiwa mereka yang masih lagi kanak-kanak, yang perlu disantuni dengan sebaik-baiknya. Maka langkah terbaik kalau baru umur 5, 6, 7 tahun tu, terutama 7 tahun lah, 5, 6 tu dia main-main je. 7 tahun tu dia dah mula darjah 1, kita pujuk dia, jom kita solat. Kalau solat dapat hadiah, ataupun kalau solat nanti abah belanja makan sekian-sekian. Kalau solat abah belanja aiskrim sebagai contoh. Kalau solat penuh dalam sebulan ni, kita bagi markah dan ada peluang untuk bercuti di mana-mana tempat. Jadi itu namanya mengajak ataupun memberi hadiah ataupun memberikan motivasi. Jadi silap kitanya, apa yang disebutkan oleh guru saya almarhum Ustaz Kamil rahmatullahi alaih, ialah kita memaksa anak kita untuk salat. Bila kita paksa anak kita untuk salat, akhirnya dia mewarisi tabiat orang-orang sebelum dia yang solat kerana terpaksa ataupun solat kerana wajib. Jadi kita boleh tanyalah tuan-tuan sekalian. Kita boleh tanya diri kita sendiri, kawan-kawan kita, sebit kawan-kawan kita, selama ni kita solat ni sebab kita gembira dengan solat ke, ataupun kita solat kerana ia merupakan satu kewajipan? Kalau kita solat kerana ia merupakan satu kewajipan, sedangkan kita langsung tidak gembira dengan solat itu sendiri, bermakna kita telah melalui fasa pendidikan yang salah sedari awal lagi. Ya, inilah keluhan guru saya almarhum. Bila kata sampai tua solat tu kerana terpaksa, bukan kerana gembira. Kalau gembira dia okey, dia ada masalah, dia solat. Dia ada nak minta panduan daripada Allah, dia solat. Dia ditimpa musibah, dia solat. Dia rasa nak dekatkan diri pada Allah, dia salat. Dia sentiasa mencari faktor untuk mengerjakan salat. Dan dia mula memikirkan alangkah indahnya kalau dapat duduk di masjid untuk beribadah. Alangkah indahnya kalau dapat meluangkan masa menunaikan umrah ataupun haji, bagi fokus kepada ibadah. Dia gembira dengan benda tersebut. Kalau kita melalui fasa pendidikan dalam bentuk kekerasan, kita risau anak cucu kita nanti solat kerana wajib, bukan solat kerana gembira. Itu cukup bahaya, ya. Baik. Jadi insya-Allah umur 8 tahun baru perintah berkuat kuasa. Ajak, didik, asuh sedari awal lagi. Baik. Perkara yang seterusnya, ibu ayah dirahmati Allah sekalian, sekiranya anak tersebut mula mengerjakan solat, adakah dia dapat pahala tu? Okey. Jadi jawabnya ialah, memang kalau dia belum baligh, pahala ke ataupun dosa tidak dikira. Namun tak dikira tu macam mana? Apabila anak itu baligh sahaja. Cucu kita baligh, umur 11 tahun, 12 tahun baligh, maka segala kebaikan yang dia lakukan sebelum baligh, yang dia solat umur 7 tahun lagi, dia baca Quran umur 6-7 tahun lagi, dia tolong kita di dapur, dia tolong bersihkan rumah dan sebagainya, kesemua kebaikan yang dia buat sebelum baligh itu akan dimasukkan ke dalam akaun dia apabila dia baligh nanti. Manakala dosa tidak akan masuklah, hanya pahala. Dan perkara ini sama juga dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang belum Islam. Dia baik, dia sedekah, dia tolong orang miskin, dia tolong anak yatim, ada masa dia buat aktiviti kemasyarakatan, dia pemimpin yang adil, tapi dia bukan Islam. Apabila dia memeluk sahaja agama Islam, ibu ayah dirahmati Allah, secara automatik segala kebaikan yang dia buat selama ini sebelum Islam akan dikira sebagai pahala apabila dia mengucap sahaja kalimah asyhadatain. Dan ini disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya, ya sekejapnya saya nak tengok, Ammar bin Al-As radhiyallahu anhuma antaranya. Dan okey, ni ada ni Hakim bin Hizam radhiyallahu an,
Yang mana Hakim bin Hizam sebagai contoh. Beliau jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakim ni dia sahabat baik Nabi Muhammad semasa zaman jahiliyah dulu. Hakim tanya, "Ya Rasulullah, ara'aita umuran kuntu atahannasu biha fil jahiliyah min sadaqatin aw i'taqin aw silati rahmin afiha ajr?" Wahai pesuruh Allah, apa pendapatmu tentang kebaikan-kebaikan yang saya lakukan semasa jahiliyah dulu sebagai tanda ibadah? Seperti contoh, saya ada sedekah, saya membebaskan hamba, dan saya silaturrahim. Adakah segala kebaikan yang saya buat tadi dikira mendapat pahala? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala kebaikan yang dilakukan sebelum itu semuanya dicatat sebagai pahala apabila dia memeluk agama Islam. Jadi kalau ada non-Muslim masuk di agama Islam, adakah akaun dia kosong, tuan-tuan? Jawabnya, kalau akaun dosa memang kosong, tapi akaun pahala terus penuh, auto debit, masuk terus. Segala kebaikan yang dia lakukan dalam tempoh 30 tahun ke 40 tahun, jadi dia dah orang yang paling untung. Ya, paling untung kerana dosa tak ada, bahkan pahala pula yang banyak. Samalah dengan hadis yang lain, ya. Tapi antara yang masyhurnya ialah hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Sama juga dengan budak-budak. Apabila mereka balik sahaja, maka segala kebaikan yang mereka lakukan sebelum balik dikira sebagai pahala. Manakala dosa-dosa yang mereka lakukan, ibu ayah sekalian, tidak dikira sebagai dosa. Jadi dia bahasa mudahnya, Allah Azza wa Jalla memang nak bagi pahala yang banyak kepada kita. Itu je bahasa mudahnya. Dan ada banyak perkara yang kita lakukan boleh menjadi penghapus terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Baik. Perkara yang seterusnya ialah ulama bincang, mana lebih utama antara solat dengan ibadah yang lain? Adakah solat ini ranking yang pertama, ataupun ranking yang pertama ni haji, ataupun ranking yang pertama itu ialah puasa ataupun zakat? Dalam bab ini biasanya ulama bahaskan antara solat dengan puasa biasanya. Zakat ni saya tak jumpa lagi lah ulama bahas mana lebih utama, solat dengan zakat, kerana confirm solat lebih tinggi daripada zakat. Tak ada lagi lah ulama bincang mana lebih tinggi, solat dengan haji, kerana haji ni benda yang dia tidak wajib secara mutlak kepada semua orang wajib tunaikan haji. Tidak, dia hanya wajib berbentuk tahunan, dan wajib itu hanyalah wajib kepada orang yang mampu sekali seumur hidup. Solat pula dia wajib tu setiap hari ada solat yang wajib. Jadi yang bincangnya antara solat dengan puasa, mana lebih tinggi kedudukannya. Jadi kalau kita lihat, ini memang jelas solat lebih tinggi kedudukannya berbanding puasa. Itu keputusan jumhur ulama, atau hampir semua ulama kata begitu. Kemudian yang mereka bahaskan pula, mana lebih tinggi antara solat sunat dengan puasa sunat. Ya, solat sunat dengan puasa sunat. Yang ni orang terkeliru. Ya, saya pun terkeliru, dan mungkin ada kalangan kita terkeliru ketika membahaskan mana lebih tinggi solat sunat dengan puasa sunat. Jadi jawapannya ialah yang pertama, solat sunat lebih tinggi kedudukannya berbanding puasa sunat. Okey, satu. Solat sunat lebih tinggi kedudukannya daripada puasa sunat. Tapi penjelasan yang kedua, apa maksud solat sunat lebih tinggi kedudukannya berbanding solat sunat? Iaitu orang yang menyibukkan diri dengan solat tanpa henti. Waktu duha dia solat dalam 8 rakaat. Sebelum zuhur dia solat 4 rakaat. Zuhur dia selepas zuhur dia solat lagi 4 rakaat. Kemudian sebelum asar dia solat lagi 4 rakaat. Jadi dia penuhkan masa dengan solat. Kemudiannya bila dia masuk dalam masjid, dia solat lagi. Contohnya dia datang masjid pukul 12.45 tengah hari. Dia solat sunat dulu, tahiyatul masjid. Masuk je zuhur, dia solat lagi sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Begitu. Orang yang menyibukkan diri dengan solat sunat tanpa henti,
itulah orang yang lebih baik daripada puasa sunat. Adapun kalaulah kita tanyakan mana lebih baik, orang yang solat duha 2 rakaat dengan orang yang puasa sunat 1 hari. A, solat duha 2 rakaat. B, orang yang puasa hari tersebut. Jawapannya, orang yang berpuasa lebih baik daripada solat duha 2 rakaat. Ataupun mana lebih baik, ada orang yang mana dia solat rawatib, sebelum zuhur 4, lepas zuhur 4, sebelum asar pun 4, berbanding dengan orang yang puasa sunat pada hari tersebut. Jawabnya, orang yang berpuasa sunat pada hari itu lebih baik daripada orang yang salat rawatib sebelum selepas zuhur 4 dan sebelum asar 4 rakaat. Jadi sebenarnya orang yang menyibukkan diri dengan salat lebih baik daripada orang yang berpuasa sunat. Tapi kalau sekadar solat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, puasa sunat lebih baik daripada solat 6 ataupun 8 rakaat tersebut, ya. Artinya beginilah ibu ayah sekalian, ya. Ada orang tu dia nak puasa sunat, tapi kalau dia puasa sunat je, dia akan jadi letih. Dia mengantuk, dia penat, dia takkan solat duha. Dia rawatib dia jagalah. Rawatib tu sebelum zuhur dia buat 2, lepas zuhur dia buat 2, sebelum asar dia tak buat. Lebih baik berpuasa kurang solat sunat berbanding tak puasa, tapi solat sunat tu pun sekadar rawatib begitu sahaja, ya. Tapi kalau ada orang tu dia memang penuhkan masa dengan solat, duha saja 8, tak masuk lagi solat wudu, tak masuk lagi solat tahiyah, maka insya-Allah orang yang solat sunat banyak lebih utama daripada orang yang puasa sunat. Seterusnya ibu ayah sekalian, yang persoalan yang terakhir, mana lebih utama antara solat sunat dengan menuntut ilmu? Ini pun satu kekeliruan yang berlaku. Dan sebenarnya jawapan dia tak semudah itulah. Mana lebih utama, solat sunat ke ilmu? Maka jawapannya A ataupun B, tak semudah itu. Yang pertama ialah, kata Imam Nawawi rahmatullahi alaih dan kata ulama yang lain, menuntut ilmu lebih utama berbanding dengan salatus sunnah. Kerana menuntut ilmu hukumnya fardu kifayah, sedangkan solat hukumnya sunat. Jadi mana boleh lawan benda sunat, tak boleh lawan dengan fardu kifayah, menuntut ilmu. Perkara yang kedua, sehingga ulama menyatakan, kalau ada orang yang bangun solat malam, dia bangun solat malam 8 rakaat, pukul 4 pagi sampailah ke subuh, 8 rakaat dia solat. Solat zikir, solat baca Quran, solat selawat, solat istighfar, 8 rakaat. Seorang lagi dia bangun ke 4 pagi, dia solat 2 rakaat, kemudian dia pun buka buku, baca buku, ataupun kalau dia lecturer, dia tanda tesis ataupun mana-mana assignment pelajar dia. Kemudiannya dia pun hujung-hujung dekat subuh, dalam pukul 5.40 baru dia salatul witir 1 rakaat. Maka jawapannya, orang yang salat tahajud 2 rakaat, penuhkan masa dengan menuntut ilmu, kemudian salatul witir, itu lebih utama berbanding dengan orang yang menghabiskan masa dengan salatul tahajud. Kerana ilmu ni dia benda yang tinggi kedudukannya, dan Allah Ta'ala mengangkat tinggi kedudukan orang yang berilmu. Atau kita pasang YouTube, dengar mana-mana pengajian ilmu pada masa tersebut, itu lebih utama. Cuma orang berilmu takkan tinggal salat sunat. Dia buat juga, cuma dia buat sikit je. Guru saya pun ada seorang 2 orang yang mana salat malam tapi sikit je. Lebih tu menuntut ilmu berapa jam, kadang-kadang 3 jam, kadang-kadang 4 jam pada waktu malam. Sebabnya nanti nak buat tulisan, nak mengajar anak muridnya, maka ilmu itu benar-benar bermanfaat dan berkualiti. Baik, walaupun saya menyatakan menuntut ilmu lebih penting daripada salat sunat, namun orang yang berilmu tidak akan meninggalkan salat sunat yang penting. Saya ulang, ya. Walaupun menuntut ilmu lebih penting daripada salat sunat, namun orang yang berilmu ataupun orang yang menuntut ilmu tidak akan meninggalkan solat yang penting. Contoh, bila kita masuk ke dalam masjid, ada kuliah maghrib sedang berjalan, disampaikan oleh Zuhairi sebagai contoh, ya.
Mana lebih utama, kita terus duduk untuk solat, untuk mendengar kuliah ilmu, ataupun kita solat sunat 2 rakaat? Jadi jawapannya, solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat lebih utama daripada terus duduk mendengar majlis ilmu. Ya alhamdulillah. Ya, kerana itu perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta masa Nabi khutbah pun, Nabi minta sahabat Nabi Sulaik Al-Ghatafani radhiyallahu an salat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat walaupun khutbah itu hukumnya wajib. Alhamdulillah. Baik. Begitu juga ibu ayah sekalian, kalaulah ada orang yang buat kelas pengajian ilmu pada waktu zuhur sebagai contoh di pejabat, kita anggaplah zuhur masuk pukul 1.30 contohlah ya. Sekarang ni zuhur awal, kita buat contoh zuhur 1.30 baru zuhur. Jadi dia pun datang, ustaz datang untuk kuliah zuhur, dan kadang-kadang ustaz itu dia lajak kuliah zuhur tu sampai pukul 1.50 baru berhenti untuk salatul zuhur. Maka kita jelaskan, orang berilmu tidak akan meninggalkan ibadah yang penting. Walaupun menuntut ilmu itu penting, walaupun mengajar itu penting, namun perkara itu boleh diurus. Maka mengajar pukul 1.35 berhenti, atau 1.40 berhenti, salat sunat qabliyah zuhur dahulu, kemudian barulah salatul zuhur, kemudian ada ruang untuk mengerjakan salat ba'diyah kepada orang-orang yang bekerja. Jadi itulah yang terbaiknya. Jadi dia tak bolehlah kita nak pukul rata macam tu terus, bahawasanya menuntut ilmu lebih penting daripada solat, maka kita ketepikan agenda solat tersebut. Seminit lagi terakhir ya. Sama juga dengan kes solat tarawih tuan-tuan sekalian. Jadi saya pun agak pening. Semua kata tazkirah tu wajib, solat tarawih tu sunat. Jadi sepatutnya jemaah kita ni kena follow lah tazkirah. Walaupun lewat solat tarawih pun kena follow dulu. Tuan-tuan, memanglah menuntut ilmu itu satu benda yang bernilai tinggi. Namun benda tu boleh diurus. Sedangkan solat tarawih merupakan perkara yang jarang-jarang ada dalam setahun. Sekali setahun je dia ada, dalam sebulan setahun je. Maka sepatutnya kita memberikan keutamaan kepada solat tarawih. Agenda ilmu tu boleh diurus, sama ada hujung sekali barulah kita buat majlis ilmu, tazkirah, ataupun kita buat antara maghrib ke isya sebagai contoh. Allah alam, kita berhenti di sini. Saya minta maaf kalau ada sebarang kesilapan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.